A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam forum yang bertajuk Aku Mahudekan bukan sekadar akademik pada malam ini. Kami daripada Persatuan Belia Islam Nasional Pembina Bintulu sangat mengalu-alukan kehadiran semua ke forum ini. Sebelum meneruskan majlis, kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, dini hari pergi lautan untuk menjalasi ikan bilis. Assalamualaikum tuan dan puan, mohon saya meneruskan majlis. Saya bagi pihak majlis sekali lagi maklumkan kehadiran para peserta terutama pelajar yang baru sahaja melangkah ke alam universiti. Seterusnya, saya akan menyerahkan majlis ini kepada moderator Bahriadi bin Baba untuk meneruskan forum pada malam ini. Saudara Bahriadi. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, sekejap ya. Hello, semua dengar suara? Boleh. Jelaskah, kuatkah ataupun kecil je? Boleh dengar dengan jelas. Okey ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati ahli panel jemputan pada malam ini, yang dikasihi semua peserta forum inilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita ditemukan di malam ini yang begitu tenang walaupun secara alam maya. Saya Bahriadi bin Baba selaku moderator bagi forum ini, yang mana forum ini yang bertajuk Aku Mahudekan bukan sekadar akademik. Okey. Sebelum itu ahli panel dah bersedia ke? Assalamualaikum. Sudah insya-Allah. Waalaikumsalam. Insya-Allah sudah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, sukacita saya ingin memaklumkan tentang perjalanan program kita pada malam ini. Forum ini akan ada 4 slot. Slot yang pertama, saya akan ajukan satu soalan yang akan dijawab oleh kedua-dua panel. Begitu juga dengan slot kedua dan ketiga. And then slot yang keempat, saya akan buka majlis ini untuk sesi soal jawab. Peserta boleh bertanya sama ada dengan membuka mic ataupun tulis soalan dekat ruangan chat. Okey, hadirin dan hadirat sekalian. Tak kenal maka tak cinta. Tak didayung perahu, masa akan sampai ke seberang. Tak dipecahkan duyung, mana akan dapat sagunya. Tak dikenalkan tetamu, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. So, sukacita saya ingin memperkenalkan 2 orang tetamu yang diundang khas pada malam ini bagi membicarakan pengalaman dan juga perkongsian idea untuk sama-sama kita menyelusuri jalan kejayaan. Oleh itu, saya akan memperkenalkan panel yang pertama,
yang mana panel pertama berpakaian jersey Malaysia. Okey. Tetamu yang pertama adalah Haji Nur Zafri Nur Halim. Beliau graduan RMIT Australia, mengambil Bachelor of Science Mechanical Engineering dan sekarang bekerja sebagai Head of Inspection di syarikat Heng Yuan Refining. Manakala panel kedua pula adalah Dr. Siti Soraya Lin Abdullah Kamal, graduan Special UK, mengambil PhD Education dan sekarang bekerja sebagai pensyarah USM Penang. Panel pertama, Haji Zafri, okey kah? Okey, Macam nampak hilang. boleh dengar suara okey tak? Okey. Hilang? Hilang sekejap Boleh. tadi. Sekarang okey tak? Sekejap Sekejap. Alright. Okey, yang di atas cemerlang dan terbilang, yang di bawah bakal cemerlang dan terbilang. Ternyata Zoom ini dipenuhi oleh cendekiawan yang hebat. Kehebatan dan kematangan itu adalah satu anugerah yang sangat bernilai. Oleh itu, hadirin dan hadirat sekalian, untuk tidak membuang masa, saya teruskan kepada soalan yang pertama kepada ahli panel yang pertama. Ahli panel bolehlah memperkenalkan diri secara detail. Okey, soalan yang pertama berkenaan dengan pengalaman belajar dan bekerja. Apakah tips untuk mencapai kecemerlangan? So, dipersilakan panel pertama Saudara Haji Nur Zafri untuk menjawab persoalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang selamat malam. Selamat malam nak tidur pula. Terima kasih saudara pengurusi Bahri Adi. Lama tak jumpa Adi. Dan juga semua yang menyertai pada malam ni. Ada 50-60 orang semuanya. Alhamdulillah. Terima kasihlah awal-awalnya kerana sudi untuk bersama pada malam ni lah. Dan saya doakan yang baik-baik saja untuk semua dan semoga semuanya sihat, sejahtera dan dalam keadaan pandemik sekarang ni, insyaAllah. Saya mulakan lebih dahulu dengan perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Zafri bin Nur Halim. Nama dekat Zoom ni Haji Zafri 156 tu nombor rumah ni Zoom Taman Perumahan ni. Kadang-kadang mesyuarat AJK taman ni kita letak nombor rumah. Di 156 tu bukan nombor IC ke nombor student ke, bukanlah nombor rumah. Jadi saya graduate daripada Royal Melbourne Institute of Technology di Australia, RMIT University lah untuk pendeknya, di Australia pada tahun 2007. 2007 dah 13 tahun graduate dalam bidang mechanical engineering. Kemudian masa itu saya tajaan Petronas dan saya bekerja dengan Petronas lah. Kemudian setelah bekerja di Petronas, saya merantau pula ke Arab Saudi. Kemudian lepas bekerja di Arab Saudi, saya merantau balik ke Bintulu, kerja di Sarawak. Di itulah saya berkenalan dengan kawan-kawan di Bintulu ni, Adi sekali ni. Kemudian ada rezeki pulang ke Semenanjung dan saya asal memang daripada Kuala Lumpur dan saya bekerja di Polisen sehingga kinilah. Jadi untuk itu secara ringkas lah, secara ringkas tentang perjalanan hidup saya. Kalau nak cerita panjang, panjang sangat pula. Saya dah berkahwin dan 4 orang anak. Alhamdulillah.
Kemudian boleh saya terus untuk menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Adi tadilah. Dari sudut apa tadi, pengalaman belajar dan kerja dan tips untuk mencapai kecemerlangan. Kita ada pelbagai approach lah, ataupun pelbagai kaedah pada kita untuk mencapai kecemerlangan dalam kerja ni. Satunya yang saya ingin suka untuk kongsikan ni ialah yang pertamanya, bila kita nak buat suatu perkara tu, kita mesti ada target akhir apa yang kita nak. Iaitu kita mulakan dengan itu terlebih dahulu. Kan? Seseorang yang tidak ada matlamat akhir apa yang dia nak dalam kehidupan ni, sebenarnya dia tidak akan dipandu. Dan ini saya rasa cabaran yang paling besar yang ada pada kebanyakan pelajar-pelajar pada zaman sekarang lah. Sebab saya masih lagi berinteraksi dengan student ni dalam keadaan student intern yang datang ke syarikat yang tempat saya kerja ni. Dan bila dia minta internship, kadang the first question yang biasanya saya tanya kepada student ni, actually what do you want to do? Dan bila dia duduk dalam our internship program ni, contrary, ataupun mungkin ada orang yang mungkin lebih tanya lebih kepada apa yang company nak, tapi saya suka tanya kepada student ni lah, apa yang you nak sebenarnya bila datang internship ni. Out of let's say out of 5 intern yang saya tanya, biasanya boleh kata seorang ataupun 1 out of 5 yang berjaya jawab soalan tu dengan baik. Bila saya kata berjaya jawab soalan dengan baik ni, dia bukanlah bermaksud maknanya ada jawapan skema ataupun ada jawapan yang spesifik sebenarnya apa yang sepatutnya dia jawab. Tetapi sebenarnya lagi 4 orang tu, dia tak ada idea pun sebenarnya apa yang dia nak daripada internship tu. Jadi maksud saya nak cerita kat sini, isu yang saya rasa risau kepada pelajaran sekarang ni ialah mungkin kita tak pasti apa yang kita inginkan daripada sesuatu tu. In the bigger picture lah. Jadi saya zoom in, contohnya macam tadi, case dalam internship ni, sekarang you nak masuk ke internship buat latihan industri ni, apa yang you expect daripada latihan industri tu? Ini memaksa kita, sebenarnya kalau kita dah fikir apa yang kita inginkan, dia akan memaksa kita untuk kaji internship ni dekat mana, kilang ni kilang apa, kita akan kerja dekat department mana, department ni bidang dia apa tugas tanggungjawab biasa yang ada pada department tu. So we have come prepared. Bila dia masuk dalam company tu macam, okay, saya nak ni 1, 2, 3, 4, 5 tuan. Jadi itu sebenarnya dia bermula dengan satu minda, iaitu dia tahu apa yang dia nak. Sama juga tajuk pada malam ni kata aku bukan sekadar akademik kan, aku mahu dekan. Itu saya rasa menggambarkan kepada kita bahawasanya masuk kita dah tahu dah, okay, kita nak dean's list, ataupun kita nak dekan, ataupun kita nak first class honours, ataupun kita nak kepujian kelas pertama dan sebagainya. Apa yang kita nak itu mesti dimulakan dengan gambaran yang jelas. Dan kemudian barulah kita senang kita nak rancang apa yang kita nak. So bila kita dah tahu kalau misalnya kita seperti contoh tadi ialah apa yang dia nak dalam dia nak dekan kan, maka dia akan pergi ke situ. Maksudnya hari pertama dia masuk, dia akan terus tanya, okey, apa subjek yang kita akan ambil, berapa banyak subjek pada semester ni, siapa yang mahir dalam subjek ni, ada tak kawan-kawan yang mahir, kelas dekat mana, siapa senior yang ada tak yang bidang ni yang kita boleh tanya, kemudian lecturer mana yang boleh mengajar ni, kemudian dekat mana kelas. Lepas kelas apa kita patut buat? Bila tak faham apa kita kena buat? Ada soalan-soalan sampel ke tak? Semuanya itu bermula dengan matlamat yang first ialah dia nak sesuatu tu. Tetapi kontrarinya, terbalikkan ceritanya, kalau orang yang masuk-masuk ni dia tak pasti apa dia nak, maka dia akan begitu dengan keadaan dia akan tengok apa orang buat. Dia akan tengok kawan dia belajar apa, dia tengok kawan kau buat rajin kau kau buat asal kau buat assignment ni ni kena buat ke? Ni tak boleh buat ke? Ini biasanya soalan-soalan yang tipikal. Zaman saya pun dulu macam tu. Bila orang masuk kelas, masuk lab ke, masuk macam ni kena buat ni lecturer suruh Jadi ini menggambarkan sebenarnya dia tak pasti, dia tidak ada gambaran yang jelas sebenarnya apa yang dia nak dalam dia punya pembelajaran ke, dalam dia punya target ke, dalam dia punya kerjaya ke. Yang itu saya rasa masalah yang paling kritikal. Untuk kita mencapai kecemerlangannya, persediaan yang pertama ialah persediaan apa yang kita mahukan daripada kita punya kelas dan degree ke, diploma ke, apa sahajalah
kan, sehinggalah bila kita nak masuk internship tu kita dah tahu dah, okey, kita nak apply pada latar industri dekat mana, dan apakah tempat yang kita nak apply tu, nature kerja dia macam mana, maka kita senaraikan perkara yang kita nak belajar. Okey, aku nak masuk, contoh saya kerja di refinery. Refinery maknanya kilang untuk memproses minyak, yang minyak yang kita pakai, minyak petrol semua ni. Jadi bila dia masuk situ dia tahu, okey, kilang ni sebenarnya buat produk apa, buat minyak petrol untuk kereta. Okey, baik. Department apa? Saya kerja dalam department inspection. Inspection ni kalau mudah bahasanya ialah department quality, quality assurance. Kalau department quality ni memastikan welding, memastikan pipe dan juga pressure vessel ni dalam keadaan yang baik. Itu bahagian saya lah, quality. Material, bahagian corrosion, karat, bahagian non-destructive testing, NDT ni kalau ada yang tahu term-term ni. Jadi saya bahagian quality. Jadi bila dia bahagian quality, dia tahu, okey, so bahagian quality ni sebenarnya apa yang akan dipelajari dekat situ. Jadi datang dengan ada extra effort ataupun ada persediaan. Yang persediaan ni sebenarnya tidak akan berlaku melainkan orang tu ada matlamat yang jelas dan dia memang nakkan sesuatu daripada apa yang dia buat. Dan sebenarnya saudara-saudari, kita boleh apply prinsip ni pada mana-mana sahaja. Baik kita bila kita bersukan ke, baik bila kita masuk co-curriculum ke, masuk wataniah ke, masuk cadet ke, dan masuk apa saja aktiviti, masuk debat ke. Bila kita tahu apa yang kita nak daripada aktiviti tu, co-curriculum tu, maka kita akan go all out untuk kita dapatkan sesuatu kecemerlangan. So kalau ada pernah baca buku Stephen Covey, dia kata ni begin with the end in mind. Dan saya rasa pada saya ini prinsip yang paling besar yang saya pegang berdua sampai sekarang. Bila kita menceburi sesuatu tu, kita tahu dekat mana, apakah bentuk pencapaian yang kita mahukan. Kan? Kalau kata kita bersukan, kita jenis-jenis suka berlari, kita nak lari pace berapa? Kan? Kita nak cuba, okay, sekarang pace aku pace 6, aku nak lari pace 5. Okay, pace 5 tu macam mana nak dapat dia? Maka kita kena latihan seminggu 150 minit berlari dan sebagainya, berapa kilometer. Semua tu akan bermula dengan target kita, target anda, target diri kita sendiri, apa yang kita mahukan dalam apa saja yang kita buat, maka itu akan mempermudahkan kita untuk mencapai kecemerlangan. Saya berhenti dekat situ dulu, wallahu alam, dan saya bagi serahkan semula kepada Adi lah kot untuk permulaan, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Haji Zafri. Okey, perkongsian menarik. So mana-mana yang nak intern nanti, kena ready lah dengan soalan Cik Zafri tu. Apa yang kita nak. Okey, tanpa melengahkan masa, kita menjemput panel yang kedua, Dr. Siti Soraya, untuk menjawab soalan yang tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada moderator saudara Bahri dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa pembina yang organize program pada malam ni. Dan juga selamat malam diucapkan kepada para peserta semua, yang mana saya dapat tahu mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada malam ini adalah daripada UPM Kampus Bintulu, betul ya? Dan ada juga yang daripada IPT lain di seluruh Malaysia. Okey, saya akan teruskan menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara moderator. Saya sebenarnya ada nak berkongsi slides, PowerPoint slides, tapi saya tengok kat sini host disable participant screen sharing. Boleh ke AJK bantu untuk menyelesaikan isu ni? Sekejap ya. Okey. Okey, boleh try? Dapat. Okey, dah boleh dah. Okey. Boleh nampak ke saya punya screen? Saya tengah boleh. Okey, share screen. Okey. InsyaAllah saya akan mulakan
mulakan perkongsian saya ini ya dengan memberi sedikit definisi berkenaan dengan universiti dan fakulti. Ya, sebagai seorang pensyarah, saya rasa ini adalah satu perkara yang wajar untuk diketahui dan difahami oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Okey, untuk masuk universiti, saya cuba buka sebagai slideshow view sekejap. Okey, sebenarnya universiti ini adalah diambil daripada perkataan Latin iaitu universal. Okey, universal di dalam bahasa Arab bermaksud kuliah ataupun menyeluruh. Okey, menyeluruh ni adalah merujuk kepada ilmu, bermaksud pengetahuan, tetapi bermaksud the totality of life, spiritual, intellectual, cultural, individual, civilization and religious. Okay, maksudnya ilmu tu merangkumi rohani, intelek, budaya, individu, peradaban dan juga agama. Jadi maksud ilmu tu adalah menyeluruh. Jadi universiti ni menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yang merupakan seorang ahli ilmuwan, ahli falsafah dan pemikir terkenal di Malaysia, menyatakan bahawa universiti ini akhirnya mampu itu insan yang seimbang dan menyeluruh. Inilah ya definisi ataupun maksud universiti yang mana seringkali kita andaikan bahawa universiti ini adalah tempat pengajian, tetapi sebenarnya merangkumi satu pengertian yang sangat luas. Okey. Okey, seterusnya maksud fakulti pula. Juga berasal daripada perkataan Latin iaitu facultas, bermaksud power and ability. Okey, di dalam bahasa Arab perkataan menggunakan perkataan quwah. Quwah iaitu kekuatan ilmu dalam mengawal fikiran dan perbuatan. Okey, maksud di sini ya, universiti dan fakulti ini dia merujuk kepada istilah yang bukan hanya tempat belajar manusia iaitu insan al-kulli. Insan yang seimbang yang mampu menjadikan insan seimbang dan juga mampu menjadikan ilmu itu sebagai alat yang bermanfaat sepenuhnya kepada diri dan orang lain. Okey ya. Okey, saya rujuk pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, di Malaysia kita mahukan pendidikan ini mampu melahirkan pelajar yang seimbang daripada segenap aspek seperti intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Akan lahirlah rakyat Malaysia yang berilmu, berketerampilan, berakhlak, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, jadi falsafah ini ataupun kita panggil matlamat objektif pendidikan di Malaysia ini melalui 3 aspek ini. Aspek inilah yang mahasiswa dan mahasiswi sekarang sedang belajar untuk kuasai. Iaitu kognitif merangkumi kemahiran berfikir dan juga isi kandungan ilmu, manakala aspek afektif merangkumi aspek nilai, etika, profesional, kepimpinan, kemahiran, keusahawanan, pengurusan maklumat dan sebagainya lah seperti mana yang saya senarakan. Perkara-perkara yang melibatkan hands on lah yang bukan teori semata-mata. Okay, dan penilaian juga bermatlamat untuk mencapai ketiga-tiga domain yang saya sebutkan tadi. Dan segala bentuk penilaian yang mahasiswa dan
mahasiswi aktifkan ataupun bermatlamat untuk mencapai kemahiran-kemahiran tadilah, ya, segala bentuk test, projects, reports, oral presentation, proposal dan sebagainya lah, seperti yang saya senaraikan. Yang saya rasa mahasiswa-mahasiswa sedang lalui ataupun akan lalui nanti bila berada di kampus atau universiti. Okey, jadi ya, kenapa saya bentangkan falsafah, matlamat, pengajian, matlamat, pengajaran, penilaian semua ni, kerana saya ingin menekankan bahawa universiti ini adalah tempat melahirkan pelajar yang seimbang dan berkemahiran. Jadi sekiranya ya mahasiswa dan mahasiswi faham tentang maksud ini dan mengambil berat tentang tanggungjawab anda berada di universiti, tanggungjawab anda untuk melaksanakan segala bentuk tugasan dan penilaian yang diberikan dengan bersungguh-sungguh, ia akan membantu anda untuk mencapai segala objektif dan juga membantu anda untuk menjadi insan yang seimbang. Al-insan al-kuli. Okey, itulah tips saya yang pertama, iaitu cuba untuk melaksanakan tugasan dengan baik, kerana setiap tugasan yang diberikan oleh para pensyarah berobjektifkan untuk anda mencapai matlamat menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswa yang seimbang dalam segenap aspek. Okey, yang kedua, tips yang kedua adalah untuk anda learn, unlearn dan relearn. Okey, yang ni saya nampak ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya dan rakan-rakan pensyarah yang lain, kadang-kala ada setengah pelajar ni apabila dia telah ada sesuatu habit ataupun learning strategy pembelajaran yang dia pegang, dia macam nak pegang sahaja strategi tu dan dia tak ada inisiatif untuk belajar sesuatu yang baru yang lebih baik daripada strategi yang dia ada sekarang. Belajar dalam para pelajar mahu mengetahui tentang maksud sesuatu perkataan bahasa Inggeris. Yang ada di kalangan pelajar yang menggunakan kamus bilingual, kamus dua bahasa. Okey, kamus tapi pelajar tu dapati sebenarnya penggunaan kamus terjemahan tu sebenarnya kurang berkesan sebab kamus terjemahan tu sebenarnya tidak memberikan satu gambaran yang menyeluruh lah. Dia mungkin boleh memberi maksud yang kita katakan basic. Tetapi di peringkat universiti, anda sebenarnya boleh menggunakan cara yang lebih baik. Ya, antaranya menggunakan internet untuk belajar sesuatu perkataan supaya anda tahu kelas perkataan tu adakah dia di dalam noun ke, kata kerja ataupun verb, noun kata nama, kata kerja ataupun kata sifat, adjektif dan sebagainya. Dan anda juga boleh belajar berkenaan dengan cara menyebut perkataan tertentu yang anda cari kat dalam kamus biasa tu. So anda perlu ada inisiatif yang lebih berkesan dan lebih bagus daripada yang telah anda amalkan. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya yang ketiga strategi yang dikongsikan oleh yang ingin saya kongsikan adalah anda boleh fokus kepada subjek yang mempunyai credit hours yang banyak dan pilih subjek untuk menjaga pointer semester. Maksudnya ada subjek begini, anda boleh fokus lebih kepada subjek yang sebegini supaya markah tu dapat menyumbang kepada pointer akhir anda nanti. Maksudnya anda strategically susun cara pembelajaran anda supaya dapat menghasilkan anda punya pointer yang baiklah. Okey. Dan seterusnya tips belajar komunikasi dengan baik. Yang ni saya kongsikan sikitlah kan. Komunikasi ni secara dasarnya adalah kemahiran menyampaikan maklumat supaya dapat difahami oleh audience dan juga maklumat tu ya bersesuaian dengan audience dan kita juga menjaga adab dalam komunikasi. Okey, kemahiran menyampaikan maklumat ni ya secara asasnya adalah anda mampu memberikan idea utama dan sokong dengan huraian.
Yang tu Kemudian dapat difahami oleh audience, maksudnya menggunakan mungkin bahasa yang mudah, ayat yang mudah. Bersesuaian dengan audience. Yang ni maksud bersesuaian dengan audience ni adalah kalau bercakap memberi pembentangan di hadapan kelas, contohnya anda perlulah lebih formal berbanding apabila anda bercakap dengan rakan-rakan, dan juga menjaga adab dalam komunikasi. Yang ni rasanya boleh faham ya bila bercakap dengan audience yang contohnya bercakap di hadapan kelas ya, menjaga perkataan yang digunakan, bercakap dengan lecturer menggunakan perkataan yang beradab. Okey, itu antara 4 tips lah yang saya mahu kongsikan untuk mahasiswa-mahasiswi. Saya rasa setakat ini saja dulu perkongsian untuk soalan yang pertama. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Dr. Siti Soraya. Okey, so doktor dah kongsikan 4 tips lah untuk kita. So 4 tips tu penting untuk kita. So kena amalkan lah. So yang ada take note tu, insya-Allah semoga dapat mengamalkan. Okey. So kita ke soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. So bagaimana kita ingin untuk mengembangkan di antara menyeimbangkan, bukan mengembangkan, menyeimbangkan di antara pelajaran dan tanggungjawab lain seperti pembinaan sahsiah diri dan rohani. Okey, kita persilakan panel yang pertama iaitu Haji Zafri, Nur Zafri. Baik, terima kasih Hadi dan kita sambung lagi. Tadi kita dah cerita sikit tentang bermula dengan matlamat dalam kita punya kehidupan ni akan membantu kita untuk mencapai kecurangan. Bila kita mahu jadi yang terbaik, ada beberapa prinsip yang kita ataupun saya suka untuk kongsikan lah, yang saya pegang dan saya galakkan untuk anda semua ambil pengajaran jugalah. Untuk menyeimbangkan pembinaan sahsiah dengan rohani ni, kita pertama sekali sebelum saya pergi kepada detail-detailnya tu, kita kena faham bahawa jiwa manusia ni sebenarnya dia tidak boleh dipisahkan fizikal dengan rohani ni, ataupun fizikal dengan spiritual ni something yang cannot be split. Maknanya kita tak boleh asingkan. Maknanya orang yang jiwa dia spiritual stabil akan physically strong. Orang yang physically strong hanya akan totally strong bila dia punya spiritual ataupun rohani dia stabil. I think that's a given fact yang memang Tuhan jadikan kita macam tu. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok bahawa orang yang mungkin fizikal dia kuat, tapi dia boleh ada masalah mental dan dia boleh bunuh diri ke, ataupun dia boleh boleh jadi stres atau tidak mampu untuk cemerlang dalam kehidupan ni walaupun dia physically strong. Tetapi on the other hand, anda mungkin boleh lihat orang yang mungkin kecil je ataupun mungkin nampak macam lembik je physically, tetapi disebabkan oleh mental dia kuat, apa saja dugaan yang dia hadapi dalam dia belajar, dalam dia bekerja, dalam kehidupan dia, dalam keluarga, maka dia boleh harungi dan dia boleh atasi. Baik dia susah ke, baik dia duduk kampung ke, baik dia duduk dekat dalam keadaan yang terlalu mewah ke, dia tidak affected sebab dia internally ataupun emotionally strong. Jadi atas dasar ini kita kena faham bahawa both development ataupun memastikan bahawa kita ni otak kita physically ataupun otak kita cerdas dan badan kita cergas, dan juga rohani, jasmani, rohani kita internally, spiritually kita mesti kuat. Jadi macam mana untuk kita pastikan bahawa kedua-duanya kuat? Baik, saya suka untuk kongsikan yang pertama. Yang pertama sekali, bila kita jadi a professional ni, anda jadi student, in the end anda nak bekerja kan, nak bekerja dan profesional. Anda kena berfikir, ataupun kita boleh kata sebenarnya kita ni be orang yang in English kita kata be ummatik, ataupun orang yang suka kepada ummah, ataupun orang yang suka kepada masyarakat.
Maknanya dalam sebagai seorang Muslim ni, kita mungkin pernah dengar hadis yang kata apa, khairun nas man yanfa'u linnas kan. Ataupun sebagai seorang Muslim kita kata bahawa Nabi kata sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini contoh macam mana Nabi ajar kepada kita orang Islam ni untuk menjadi hidup untuk membantu orang lain. Sebenarnya kita akan very proud dengan apa saja achievement kita atau apa saja yang kita capai. Sebab kita tahu bahawa akhirnya bila kita bangun pagi setiap hari kan, untuk dan kita nak pergi kelas ke, kita tahu bahawa aku sebenarnya nak bekerja ni atau je belajar ni supaya aku boleh cemerlang, supaya aku boleh membantu orang lain. Itu menyebabkan kita ni ada jiwa yang besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk membentuk kekuatan diri kita ni, physically and emotionally ni, kita akan lihat sekeliling anda nak pergi ke sekolah, rumah ada dekat pintu tu, ada jalan raya, jalan berlompat-lompat misalnya, sorry lah. Anda kena ada perasaan bahawa anda ingin mengubah semua ni. Be patriotic. Maknanya anda suka, sayang kepada negara. Ini saya pakai baju Malaysia, ini sebenarnya Hari Merdeka ini. Maknanya perasaan suka dan sayangkan negara ni mesti ada dalam diri kita semua sebagai rakyat Malaysia. Dan ini patutnya membawa kita ada satu keinginan yang besar untuk kita bangunkan tanah air ni. Kalau kita tak buat ni, sebenarnya tidak ada orang lain yang buat. Kita tak boleh expect orang bangunkan dengan mindset penjajah. Dan dia akan ambil apa yang ada dan dia akan bawa untuk manfaat negara dia. Itulah yang berlaku pada negara Malaysia sebelum mereka. Tetapi sepatutnya kita dengan jiwa yang merdeka ni, kita mesti ada satu perasaan yang kita belajar, kita berjaya ni adalah untuk pastikan negara kita lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang ni. Kalau anda nak jadi jurutera, anda tengok jalan raya yang teruk, anda tahu bahawa bila anda bekerja nanti anda nak ubah semua ni. Jadi ini bila anda ada matlamat macam ni, setiap hari lagi kelas, anda akan faham bahawa setiap assignment yang aku buat, setiap kerja yang aku buat, setiap projek yang aku lakukan tu. Jadi ini menyebabkan kita bangsa. Dan matlamat tu kita nampak secara fizikal. Dan kita lihat betul-betul, ini negara yang aku nak ubah. Kemudian bila kita bekerja, saudara dan saudari, ini saya suka bercerita jauh sikit ke depan, supaya anda semua, saya mengajak student ni berfikir jauh sikit, sebab anda belajar sebenarnya anda nak kerja. Jangan terkejut sangat kan, sebab akhirnya anda belajar kalau tak ada kerja, apa lagi nak buat, anda belajar lagi. Lepas tu anda belajar sikit, cuba kita lihat apa yang berlaku selepas anda belajar. Yang ketiganya, saya sambung ya, yang ketiganya adalah kita ni mesti ada sifat ihsan. Sifat ihsan ni maknanya kita ni mesti ada ethics, mesti ada prinsipal. Bila kita, sebab saya suka ambil konteks ni sebagai seorang jurutera yang ada beretika. Bila jurutera yang beretika ni, anda buat sesuatu, anda kira sesuatu dan anda bentangkan ataupun present laporan pengeran anda itu dengan penuh ethics, dengan penuh ihsan. Anda tidak menipu dengan bahasa mudahnya. Dalam Islam kita diajar dalam sifat ihsan ni cukup besar. Dalam satu hadis yang Nabi kata Islam iman ihsan, ada satu hadis nak ihsan ni kata Nabi SAW bersabda bahawa ihsan ni maksudnya apa dia? Bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, semua Allah melihat kamu. Jadi sifat ihsan ni sebenarnya kita bekerja secara sendiri tanpa perlu ada pemantauan daripada orang lain secara direct, secara sedar. Itu yang patutnya berlaku kepada kita. Bila kita jadi student pun, bila anda meniru dalam exam, sebenarnya anda tidak ethical, anda tidak ada prinsip. Anda tiru assignment pun, sebenarnya anda tidak ethical, anda tidak ada prinsip.
kan? Kerana anda hanya buat sesuatu berdasarkan apa yang orang nampak. Kalau orang tak nampak, anda lipat. Itu yang sepatutnya tidak patutnya kita lakukan dan sepatutnya kita ubah. Dan ini dia kata keseimbangan di antara rohani dan fizikal ni, dia kata kalau anda nak pass exam kerana fizikal dan hanya nak dapat 100 dan hanya nak dapat A plus atau 4 flat, anda akan fikir tanpa unsur rohani. Maknanya ihsan ni unsur rohani dalaman. Dan nak skor boleh, memang boleh skor. Nak tidur boleh, insyaAllah. InsyaAllah tidur. Maknanya ada je cara yang anda boleh tipu sebenarnya. Boleh tipu lecturer, boleh tipu sebenarnya tapi akhir lagi, saudara dan saudari sekalian, anda tipu siapa? Anda tipu diri anda sendiri. Ingat tadi prinsip saya yang kedua ialah anda kena be patriotic. Anda nak mengubah jalan raya yang berlopak tadi sebagai jalan raya yang baik. Tapi masa anda belajar, anda meniru. Bila waktu anda bekerja nanti, bila anda nak buat kiraan tu, anda tak tahu sebenarnya buat kiraan tu, sebenarnya masa anda belajar, anda menipu. Akhirnya anda tipu lagi semasa waktu kerja, dan akhirnya adakah tercapai matlamat untuk betulkan jalan raya tadi? Tidak berlaku. Kerana anda sebenarnya tidak tahu apa yang anda lakukan, dan anda hanya istilahnya melepaskan batuk di tangga, buat sekadar-sekadar sahaja, kan? Akhirnya tidak berubahlah negara anda. Negara kita semualah. Kan? Hanya kerana disebabkan kita tidak ada sifat ihsan tadi. Jadi, suka saya untuk saya ingatkan bahawa kita tidak sebenarnya manusia ini dia mesti sekali. Satu jasad ni dia ada fizikal dan dia ada spiritual. Ihsan ni hanya dapat bila spiritual kita kuat. Macam mana kita nak buat sesuatu benda dengan jujur, dengan keadaan orang tak nampak, melainkan dalaman kita kuat. Apa reward yang kita dapat? Kita tak dapat apa secara direct, kan? Mungkin tak ada orang nak bayar kita bila kita tak menipu. Tapi kalau kita kantoi, orang saman. Tapi kalau kita tak kantoi, tak ada orang nak bagi duit kat kita. Anda tak menipu, tahniah, bagi duit. Tak ada, tak macam tu. You won't get a direct reward anda sebagai seorang Muslim. Anda akan dapat reward, anda dapat pahala. Dan sama juga pada agama-agama lain pun, kan? Semuanya mengajar kita bahawa kita itu poin yang ketiga. Yang keempat sebenarnya, anda kena faham prinsip ataupun kata-kata hikmah yang saya suka pegang ni ialah jika kamu tidak mempunyai apa-apa, kamu tidak akan mampu memberi apa-apa. Ingat saya ulang sekali lagi, jika kamu tidak ada apa-apa, kamu tidak akan mampu memberi apa-apa. Jadi untuk mendapatkan apa-apa tadi, anda kena pastikan anda belajar dengan baik. Anda bekerja dengan baik jugalah, dan anda akan pastikan bahawa anda ada bekal. Bila bawa keluar daripada universiti, bawa keluar daripada degree dan diploma ni, anda tahu bahawa this is your something that you want to give to the people, ataupun ini benda yang anda nak implement bila anda bekerja. Sebab tu penting untuk kita pastikan bahawa segala ilmu yang kita belajar di universiti ini mesti kita garap dengan sebaik-baiknya. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata Allah menyukai apabila salah seorang daripada kamu, bila dia buat suatu pekerjaan, dia buat dengan baik. Ini apa yang Nabi sebut je. If you do something, you make sure you do it best. Itu prinsip yang kita kena pegang sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang Muslim. Jadi poin saya yang keempat tadi saya simpulkan ialah anda mesti be strong dari sudut your intellectual. Ini kita we still talking about balance, kan? Maknanya you have to really be strong dalam intellectual. Macam mana anda belajar betul-betul supaya you really degree tu, bila anda dapat scroll tu, you actually scroll tu sebenarnya ada isi. Dan copy assignment kawan, scroll dia memang anda tahu dalam kepala anda sebenarnya ada ilmu-ilmu yang anda pegang dalam scroll tu. Itu yang keempat. Yang kelimanya ialah bila kita menyelesaikan sesuatu ni, saya suka menyarankan bahawa kita ni be holistic. Be holistic. Saya be holistic ni mungkin kita boleh faham dari sudut penyelesaian secara menyeluruh, dari sudut teknologi dan juga dari sudut sosial. Saya bagi contoh yang klasik lah. Mungkin dulu pernah dengar dalam contoh isu pembuangan bayi. Saya bagi contoh keluar sikit. Macam mana teknologi menyelesaikan isu pembuangan bayi? Isu pembuangan bayi, kita kesian kepada bayi apa ni, semua isu orang bayi kerana apa? Kerana dia isu seks luar nikah apa semua ni, kan? Akhirnya dia kata apa? Ada yang menyarankan bahawa dia guna teknologi apa? Guna baby hatch misalnya, kan? Guna satu sistem yang kata okey, ini sistem yang baby hatch tu, dia buatlah design baby hatch tu dengan sedemikian rupa yang
dia very sterile dan temperature yang sesuai, yang memang bayi itu tidak akan injured, apa semua boleh letak dalam tu, selamat. Okay, technology wise is good. Tetapi adakah dia menyelesaikan masalah? Dia tidak menyelesaikan masalah yang asal. Kerana masalah dia itu bukan masalah teknologi dah. Masalah pembangunan bayi ini is masalah spiritual, masalah dalaman, masalah sosial, masalah akhlak. Jadi bila kita menyelesaikan sesuatu, always think holistic. Sebagai seorang Muslim, kita faham bahawa agama ni ataupun kehidupan kita ni ialah syumul. Benda yang tidak boleh dipisahkan di antara benda spiritual dan juga fizikal. Sebab tu seorang yang profesional sepatutnya dia fikir secara holistik dalam menyelesaikan masalah. Jadi apa penyelesaian pada tadi? Penyelesaian pada isu pembangunan bayi ini ialah penyelesaian pada sudut akhlak rather than teknologi. Jadi go to the roots of the problem. Baik, dan yang last sekali, saya suka untuk menguatkan lagi bila kita nak dapat balance di antara saya dengan rohani ni ialah anda kena bekerjasama. Kenapa kerjasama pula masuk dalam prinsip ni? Kan, kena tanya on the pad lah. Apa yang penting kan? Jadi bekerjasama ni, saudara dan saudari, bila kita belajar, anda sentiasa bekerjasama untuk belajar. Jadi saya banyak tekankan perkataan meniru lah apa semua. Bukan maksud saya tidak boleh langsung berbincang. Tetapi sebenarnya ada a very clear line di antara kita tiru dan kita berbincang. Yang digalakkan ialah berbincang, yes. Sebab tu mesti sentiasa kooperatif. The 6 prinsip yang prinsip kenal saya cerita ni ialah anda mesti bekerjasama. Mesti sentiasa bantu antara satu sama lain. Semaikan konsep bantu-bantu ni daripada zaman anda belajar lagi. Ada kawan susah, kita tolong. Kerana itu ada orang sebut karma. Bila kita tolong dia, insyaAllah satu masa nanti kita akan dapat balasan dengan cara yang lain. Sebab tu jangan takut untuk tolong orang. Jangan kedekut ilmu. Jangan rasa bahawa kita ni belajar untuk diri kita sahaja. Ingat prinsip yang pertama tadi. Maknanya kena ada jiwa yang kita ni bermanfaat untuk orang lain. Jadi bila anda sentiasa bekerjasama, sebenarnya kita boleh menampung kelemahan orang lain. Kita boleh saling mengingati. Kita boleh pastikan bahawa kawan kita pun sama bangun bangkit dengan kita. Kerana kita kena ingat bahawa kejayaan di negara kita ini, atau kejayaan dalam kehidupan kita ini tidak akan dapat tidak mesti berlaku secara kelompok. Dia tidak boleh seorang-seorang. Sebab kita hidup di dunia ni ataupun di negara kita ni pun bukan seorang-seorang. Tidak mungkin anda boleh bangunkan sebuah menara macam KLCC tu jika anda bekerja seorang-seorang. Tak boleh. Tidak mungkin anda boleh bangunkan satu institusi pendidikan pun, hatta universiti sekalipun jika anda bekerja seorang-seorang. Sebab tu bekerja bersama-sama ni, bekerjasama ni satu prinsip yang sangat penting dan segala kelemahan yang anda ada dalam prinsip-prinsip lain tidak akan ditampung jika ada kawan anda yang mengingati. Ada kawan yang baik yang boleh mengingati anda dan membantu anda, dan itulah pelengkap kepada segala kecemerlangan yang anda cuba untuk dapat sambal untuk capai. Wallahualam. Lepas balik kepada Adi. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Haji Nur Zafri ya, Zafrul. Okay, so isi yang menarik dekat sini kita nampak memang ini akan jadi untuk yang student first ni, memang dia ni lah belum alami lagi apa yang Haji Zafri bagi tahu tadi. Tapi nanti korang akan alami lah, tunggu saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel yang kedua untuk menjawab soalan yang kedua tadi. So saya ulangi, soalan yang kedua adalah bagaimana kita ingin mengimbangkan antara pelajaran dan tanggungjawab lain seperti pembinaan sasial dan rohani. Okey, tanpa buang masa kita jemput ya. Okey, terima kasih kepada saudara Adi. Saya terus menjawab persoalan yang diajukan. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, maksud universiti itu adalah satu medan untuk melahirkan al-insan al-kulli, manusia yang seimbang. Okey. Daripada banyak aspek lah. Okey, jadi kita perlu, mahasiswa-mahasiswi perlu menggunakan segala kesempatan yang ada di universiti untuk develop, untuk membangunkan diri anda menjadi seorang yang seimbang. Okey, dan penting ya kemahiran-kemahiran ini untuk anda nanti apabila anda melangkah ke alam yang lain.
Contohnya alam kerjaya, alam masyarakat. Okey. Sebab anda akan menghadapi pelbagai demands dan keperluan. Okay, bukan hanya satu aspek sahaja tapi macam-macam benda anda kena hadapi. Dia kena bangunkan diri anda sejak anda berada di universiti lagi. Dan akademik semata-mata ya, walaupun tadi saya dah jelaskan segala bentuk tugasan tu sebenarnya mahu membantu anda menjadi seorang insan yang seimbang, tetapi akademik sahaja sebenarnya tidak cukup. Okey, oleh sebab itu pada saya macam Tuan Haji Safri sebutkan tadi, boleh mencebukkan diri ya dalam aktiviti-aktiviti lain, organisasi-organisasi tertentu supaya anda dapat belajar dengan lebih luas. Tentang banyak perkara selain daripada akademik, seperti belajar tentang pengurusan, belajar tentang empati, toleransi, ambil tahu hal ehwal semasa dan sebagainya. Okey. Untuk mencapai keseimbangan ini, anda juga perlu pandai membahagikan masa. Okey, membahagikan masa. Setiap daripada mahasiswa dan mahasiswi sekalian dianugerahkan Tuhan dengan 24 jam yang sama. Okay, tetapi bagaimana setiap daripada anda mahu menggunakan masa tersebut? Okay, cara penggunaan tu mungkin berbeza-beza mengikut kecenderungan seseorang. Seorang yang mungkin dia suka tidur, dia mungkin lebihkan masa tidur dia. Dan ada orang yang dia rasa dia nakkan kepada sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar ilmu di kampus, di kelas, dia akan menceburkan diri dia dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum ataupun kerohanian dan sebagainya. Jadi penting untuk cuba membahagikan masa, dan saya tulis di situ ya, bukan hanya 3K, kuliah, komputer dan katil. Komputer ni mungkin sekarang merujuk kepada devices yang lebih canggih lah kan, ataupun kita rujuk kepada internet lah. Jadi perlu keluar daripada 3K ini dan dalam rangka untuk membentuk diri menjadi seorang yang seimbang, yang baiklah ya, mahasiswa-mahasiswi yang baiklah. Okey. Dan anda juga ya untuk mencapai keseimbangan boleh mencontohi orang-orang yang berjaya. Cuba lihat di sekeliling anda. Cuba lihat di di media, di akhbar dan sebagainya. Ada ramai sebenarnya para pelajar yang berjaya menyeimbangkan antara akademik dan tanggungjawab lain. Kini saya ada ambil contoh, dua contoh yang saya dapat sempat cari ya. Kedua-duanya adalah pelajar yang berjaya mendapat anugerah dekan. Kita tengok Muhammad Syafi bin Suhaidi daripada UNIMAS dan Ahmad Luqman daripada UKM. Kedua-duanya merupakan aktivis organisasi pembina. Dan kita tengok penglibatan mereka, contohnya Ahmad Luqman ni, banyak kan penglibatan dia, ketua pengarah Kembara Bersih Pantai, apa lagi. Dan mereka ni juga cemerlang dalam akademik. Jadi sebenarnya memang ada wujudnya living examples yang boleh mahasiswa-mahasiswi contohi. Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang kita katakan mustahil untuk dicapai sekiranya kita mempunyai matlamat yang jelas, kemahiran menguruskan masa dan sebagainya. Okey, saya sendiri pun sebenarnya ketika di IPT juga merupakan seorang ahli pembina, dan saya merasakan bahawa keterlibatan saya di dalam pembina ini sedikit sebanyak mampu membantu saya ketika saya berada di luar, contohnya di alam pekerjaan. Saya belajar mengurus melalui organisasi pembina, dan saya pengurusan tu saya rasa satu kemahiran yang sangat penting. Saya belajar mengurus, dan akhirnya bila saya berada di alam pekerjaan, bila saya belajar pasca ijazah, masters dan PhD dalam keadaan saya mempunyai keluarga, anak-anak, saya mampu menguruskan kekangan-kekangan tersebut dengan izin Allah dengan baik, hasil daripada keterlibatan saya di dalam
organisasi ekstra lah di luar selain daripada akademik. Okay, akhir sekali perlu juga ya seimbangkan dengan kepentingan ilmu agama. Okay, yang ini adalah satu perkara yang sangat penting lah. Kepentingan ilmu agama kerana kalau saya sebut tentang agama Islam, kebanyakan peserta adalah penganut agama Islam ya. Kita punya status Islam tu tidak berubah sepanjang hayat kita. Tetapi kita punya status sebagai pelajar akhirnya akan berubah. Kita mungkin akan menjadi seorang pekerja suatu hari nanti. Oleh sebab itu perlunya untuk kita menuntut ilmu agama secara berterusan ketika kita berada di universiti juga. Bukan hanya terhenti ketika di bangku sekolah. Jadi saya harap sedikit sebanyak memberi gambaran tentang keseimbangan yang mahu kita capai dan cara-cara untuk mencapai keseimbangan tersebut. Moderator, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Dr. Siti Soraya. Okey, soalan yang kedua dah terjawab. So kini kita beralih kepada soalan yang terakhir ya. Okey, soalan yang ketiga, apakah cabaran mahasiswa sekarang dan persediaan untuk menghadapinya? Ini nasihat untuk mahasiswa barulah yang baru masuk. Kalau dalam ni mungkin ada mahasiswa yang daripada UPMKB ataupun universiti lain yang baru saja masuk ke alam universiti ya. So tanpa melengahkan masa, kita persilahkan panel pertama iaitu Haji Zafri. Silakan. Baik, okey baik, terima kasih Adi. Cabaran pada peringkat awal tadi yang suka untuk saya ulang lagi lah. Saya risau sebenarnya tengok mahasiswa yang baru-baru ni, dia tidak ada, walaupun mungkin terlalu awal lah untuk kita katakan. Mungkinlah ada orang anggap terlalu awal untuk kita cerita tentang matlamat ni masa seawal-awal baru masuk first year ni. Pada saya, matlamat ni mesti di set ataupun ditekankan seawal belajar tu. Kan? Even sebenarnya sebelum anda ambil kursus tu, anda dah tahu dah, okay, saya nak jadi apa dalam bidang ni. Kalau saya graduate dalam bidang ni, apa saya akan dapat kerja. Dan kemudian kerja tu dalam bidang tu apa prospek dia, apa contribution ataupun sumbangan yang kita boleh berikan dalam masyarakat. Dan just so on and so forth lah berkait dengan apa yang saya cerita pada soalan yang kedua tadi. Tapi saya nak bawa balik kepada poinnya ialah kebanyakan mahasiswa tidak ada benda tu. Dan saya risau bila tidak ada gambaran matlamat ni, saya sebenarnya nak melihat kepada sikap mahasiswa yang lebih mementingkan kesenangan. Sorry lah saya guna bahasa yang kepada mahasiswa ni dengan keadaan kelalaian yang agak tinggi lah. Maknanya mungkin lebih kepada nak enjoy ataupun lebih kepada nak seronok kan, belajar mesti happy, kerja mesti syok kan, kerja mesti ada balance dengan benda-benda lain, mesti ada relax sikit kan, nak main TikTok lagi punya masa kan. Jadi benda yang ada di sekeliling kita ni banyak yang boleh mengganggu keutamaan kita dalam belajar. Yang ini cabaran yang paling besar. Saya ambil lah, bukan saya nak flashback terlalu lama sangat. Pada zaman saya belajar dahulu, 15 tahun yang lalu ni, ataupun 20 tahun yang lalu ni, tidak ada media-media sosial yang semeriah sekarang. Apa yang kami ada pun habis kuat, Friendster pun tak ada lagi zaman saya. Nak cerita je lah, nak kata tua. Saya bekerja baru Facebook tu wujud. Masa saya belajar ada semua tu. Yang kami ada hanyalah medium-medium chatting yang macam kalau pernah dengar lah Yahoo Messenger lah, MSN Messenger, yang hanya chat between komputer kepada komputer. Phone pun tak boleh untuk chatting. Jadi kalau kita nak chatting pun chatting dengan komputer.
Jadi bila kita keluar daripada rumah tu, keluar daripada komputer, maka kita berinteraksi dengan orang secara real. Tapi apa yang berlaku sekarang is totally opposite. Totally opposite depan skrin. Yang main game lagilah, memang betul-betul bersungguh berinteraksi dengan orang depan skrin. Kemudian bila kita keluar rumah sekalipun, kita pun berinteraksi dengan orang depan skrin juga, skrin telefon. Ini sebenarnya pada saya telah mengganggu banyak kemampuan ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah dah bagi pada kita. Satu-satunya ialah kemahiran komunikasi. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan orang dengan baik sedangkan kita hanya mampu berkomunikasi menggunakan perkataan dan ikon-ikon di dalam dalam WhatsApp, kan? Itu yang kita tera pakai stiker lah, kan, pakai ikon lah, emoji, itu kita tera. Tapi macam mana kita nak express diri kita di hadapan orang bila kita present paper kita ataupun kita present di depan masyarakat ke dalam kerjaya kita yang memerlukan kita banyak kena present, convince orang. Kalau anda buat bisnes lagi lah, anda nak jumpa orang, nak close sales, kan, anda nak convince bos anda. Ini semua saya just ajar thinking ahead. Kenapa di dalam semasa mahasiswa ni anda diajar untuk buat presentation, untuk buat projek, untuk buat kena bercakap depan orang. Sebab masa kerja nanti itu adalah sebahagian daripada kemahiran asasi yang anda perlu ada, wajib ada. Kalau anda tidak ada kemahiran komunikasi yang baik ni, sebenarnya anda akan ketinggalan jauh dalam kerjaya anda. Jadi anda tidak akan mampu untuk pergi jauh dalam apa saja bidang anda cemburi. Sebab tu saya tadi Dr. Suraya dia ada sebutkan dalam kemahiran tadi, itu kemudian komunikasi yang saya sangat-sangat setuju. Dia berhati-hati. Disiplin yang kuat dalam diri kita bila kita faham cabaran ni. Macam mana disiplin anda ialah pastikan bahawa anda bila letak tutup phone tu ke tepi untuk anda fokus kepada pembacaan. Baca buku, physical book. Atau kalau anda tengok skrin tu untuk tengok PDF file, kan, ataupun tutup phone letak tepi ataupun charge phone kat bilik kawan ke, kan, supaya kalau dia bunyi biar kawan yang ganggu, anda tak kena kacau, kan. Jadi banyak anda tak pegang phone tu sebab bila dia bunyi pop, kita trigger. Bila bunyi trigger, jadi kita tak boleh tidak, tangan kita menggigil bila dengar phone tu bunyi, nak tekan, jadi terganggu. Akhirnya terganggulah semua pembacaan kita, pelajaran kita, assignment kita dan seumpamanya. Jadi poin saya ialah macam mana anda ada kawalan ke diri, your self control, untuk pastikan anda tidak terganggu dengan media sosial. Yang tadi saya kata tadi, apa dia punya keburukan ialah efek anda punya kemahiran komunikasi. At least that is for a start lah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yang saya suka untuk share adalah dari sudut serangan pemikiran yang saya apa tadi, dia mengambil minda yang mudah. Jadi semua benda is easy. Alah, kita buat je pun, nanti kerja carilah, kan. Taking things easy ni saya rasa dah jadi trend. Dah jadi trend kepada student-student yang saya tengok sekarang ni, macam semua sampai ke tahap macam bila dia tak dapat kerja pun nak salahkan kerajaan. Ini sorry to say lah, ini attitude ni ada. Bahkan ada yang saya nampak sendiri masa saya internship pun, bila swasta, bila dia tak boleh buat satu benda pun dia salahkan bos. Ini menarik untuk saya tengok karakter ni, sebab akhirnya seolah-olah macam apa saja berada sekeliling dia sebenarnya orang kena bagi dekat dia. Yang ini saya tak faham kenapa boleh ada mindset yang macam ni. Tapi mindset ni saya share juga ataupun saya kongsi juga sebagai satu kerisauan. Saya nampak beberapa trend dah orang macam tu di kalangan student zaman sekarang. At least yang saya interaksi lah. Dah saya bekerja pada zaman sekarang ni, tengok yang intern student ataupun student yang saya jumpa apa semua, nampak macam karakter macam tu. Bila gaji rendah, okey, cari kerajaan mesti bagi kita gaji yang tinggi. Kemudian bila dekat kerja swasta pula pun sama je. Bila gaji rendah, aku buat ni banyak dah, kenapa bos aku tak naikkan gaji? Always putting the blame to others rather than menilai diri kita setakat mana kita mampu untuk bersifat kompetitif. Setakat mana untuk mampu kita bersaing dengan orang lain yang kata kita buat lebih baik daripada apa yang kita buat sekarang, ataupun kita boleh buat lebih baik daripada orang lain. Jiwa tu, jiwa kompetitif, jiwa untuk meningkatkan diri sendiri tu pada saya nampak dah tak ada ataupun makin dihakis. Yang ini kerisauan yang saya yang kedua. Mengapa dia berlaku? Mungkin comfort zone generasi. Zaman saya, atau saya compare lah zaman saya, mungkin zaman saya keluarga, latar belakang keluarga bukan latar belakang keluarga yang selesa.
Ada kereta pada zaman saya ialah satu kemewahan. Banyakkan dulu orang dulu ada ayah-ayah zaman-zaman saya dulu ada motor. Ada kereta ni dah kira mewah. Tapi zaman sekarang ni ayah ada kereta tu dah standard. Student ada kereta ni pun dah jadi satu, boleh kata dah bukan kemewahan dah, saya silap jadi satu keperluan. Jadi suasana tu dah berubah menyebabkan kita rasa sangat selesa dengan sekeliling kita. Bila tak ada kereta ni seorang macam jam, tak boleh buat kerja, tak ada kereta. Macam tu. Padahal pada zaman saya tak pernah ada kereta pun masa universiti. Kan? Masa saya belajar kat Malaysia juga dulu kat UTT. Jadi kereta ni saya ada basikal dia pergi kelas apa semua kan. Jadi Grab pun tak ada zaman tu. Jadi menumpang kereta kawan semua. Bukan saya nak compare secara apple to apple lah. Bagus bila kita kata teknologi memajukan dan memudahkan kita untuk ada kenderaan bergerak dari sini. Okey, harga kereta pun mungkin dah makin murah apa semua, Allah alam kemampuan orang ni. Tetapi apa yang penting adalah kita tidak dilemahkan jiwa kita dan pemikiran kita dengan kesenangan tu. Yang ini saya rasa faktor kenapa banyak student sekarang dia jadi very complacent dan very dependent pada orang untuk ubah dia rather than dia ubah diri dia sendiri untuk jadi lebih baik. Yang ini saya rasa cabaran yang memang perlu diingatkan kepada mahasiswa, yang mana apa poin yang saya kedua ni adalah value kepada mahasiswa adalah value apa yang anda ada pada diri sendiri. Kalau anda score, anda belajar, that's your value. Kalau anda ada kemahiran komunikasi yang baik, itu value anda. Jika anda nak demand satu benda yang lebih tinggi pada bos anda nanti ataupun pada kerajaan ke apa benda, nak naik pangkat ke apa, you have to prove yourself on your value. Anda tidak boleh mengharapkan orang ubah polisi untuk naikkan gaji anda. Anda tidak boleh mengharapkan orang lain untuk bagi gaji minimal supaya anda rasa selesa. Jadi mindset untuk kompetitif ni mesti ada. Dan saya rasa sekeliling kita ni memang dicabar ataupun mahasiswa banyak tercabar dengan suasana sekeliling yang menekan-nekan aspek keselesaan yang melampau. Sorry lah, saya mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang agak keras, tapi saya jadi risau kerana apa? Kerana bila bekerja nanti, saya tengok sendiri, saya sendiri pun tidak boleh bantu mereka. Saya sendiri pun tidak boleh untuk sengaja recommend untuk bagi gaji lebih ke untuk naik pangkat, sedangkan dia tidak memberi contribution ataupun tidak memberi sumbangan yang baik kepada syarikat. Sebab saya kerja swasta kan. Itu konsep saya lah. Bila you boleh contribute baik kepada syarikat, maka kita akan bagi you gaji lebih. Simple as that. Sebab kita kira deal commercial kan, kira business. Kalau anda boleh bagi lebih, kita bagi lebih balik pada kamu. Tapi kalau anda tidak ada benda yang anda bagi pada syarikat, dan anda tidak boleh demand kosong dengan ILO saja kan. Jadi ini saya rasa cabaran yang akan datang sekarang dan juga akan datang. Yang anda mesti sematkan betul-betul prinsip yang saya cerita tadi tu, maknanya ada sifat ihsan, ada buat kerja ni dengan jujur, buat sebaik-baiknya. Sebab kejujuran ni sebenarnya akan ditunjukkan dalam hasil kerja anda. Sebenarnya bila orang yang kerja pengalaman, bila kita tengok orang yang baru-baru ni masuk kerja, kita tahu sebenarnya dia buat betul-betul ke dia buat main-main. Itu sebab tu sifat ihsan ni ada cara dia kita dapat. Hasil kerja macam ni ialah hasil kerja yang dia tengah buat kerja sambil main WhatsApp. Ataupun ini hasil kerja sambil dia tengah main IG story. Inilah hasil kerja dia. Sebab dia tidak fokus. Semua tu sebenarnya akan nampak. Jadi nampak, saya harap saudara sekali dapat nampak perkaitan yang saya cuba linkkan semua ni kan, daripada benda sosialnya, daripada keselesaannya, daripada sifat ihsannya, sebenarnya semua ni integrated. Yang inilah cabaran yang paling utama pada mahasiswa sekarang ni, kan, bukan sekadar cabaran untuk pass exam bukan sekadar cabaran untuk pergi kelas, balik kelas ni, attendance ke apa, tapi saya rasa cabaran lebih besar daripada itu ialah nak pastikan anda ni ada nilai yang hakiki, kan? Betul-betul ada value, ataupun kita tak nak mahasiswa yang setakat tong kosong, cakap lebih kan, tapi boleh buat kerja tak boleh buat. Itu yang saya paling concern sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Hadi. Zafria. Okey. Sebelum kita ke panel yang kedua, saya ingin remind balik, selepas daripada forum ini kita akan adakan cabutan bertuah. Okey. Untuk 6 orang yang terpilih. So jangan left dulu. Tunggu dan stay tune. Okey. So kita terus kepada panel yang kedua, Dr. Siti Soraya.
Okey, kita persilakan. Terima kasih kepada Adi. Saya terus menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara Adi berkenaan dengan cabaran mahasiswa atau mahasiswi. Di sini saya senaraikan beberapa cabaran ataupun isu yang saya nampaklah berlaku ataupun dihadapi oleh para pelajar mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama adalah isu berkenaan dengan ada segelintir para pelajar ni yang nak sesuatu tu dengan cepat dan mudah. Nakkan sesuatu terhasil dengan cepat dan mudah. Ialah sebab kita ni, ya sekarang kita hidup di zaman teknologi di mana informasi boleh kita dapati dengan segera di hujung jari. Kalau kita nak shopping pun kita boleh buat secara maya. Betul jadi ini akhirnya membawa kepada isu seterusnya iaitu copy and paste tugasan. Sebab dia nakkan benda tu mudah, nak get over the assignment cepat-cepat. Tak nak fikir banyak-banyak. Jadi ada setengah pelajar ni akhirnya memilih untuk meniru sumber maklumat di internet ataupun di buku tanpa mengolah semula ayat ataupun tanpa memberikan rujukan kepada penulisan mereka. Jadi apa yang terjadi adalah mereka tidak mampu melahirkan kerja yang original daripada mereka sendiri. Dan kerja tersebut dikira tidak berkualiti dan sebenarnya tidak boleh mendapat markah. Tetapi kebanyakan pensyarah sebenarnya tidaklah terlalu kita kata kejam untuk mengambil tindakan tata tertib. Apa yang selalu dilakukan hanyalah sekadar sama ada memberi amaran dan meminta pelajar tersebut melakukan semula tugasan ataupun memberikan markah kosong. Saya bagi contoh di sini contoh macam mana kami pensyarah dapat mengenal pasti sama ada kerja tugasan yang diberikan itu adalah original atau tidak. Ada satu kita panggil software ini nama Turnitin. Bila kita masukkan tugasan kita di dalamnya, di dalam software ni, dia akan menghasilkan laporan similarity. Sejauh mana apa yang ditulis itu sama dengan apa yang ada ataupun apa yang telah dipublish di internet. Jadi untuk pelajar ni, dia punya indeks kesamarataan, similarity index dia tinggi, 75%. Walhal yang dibolehkan di peringkat universiti adalah dalam 20%. Jadi jelas menunjukkannya pelajar ni banyaknya cuma dia tiru daripada internet, ambil ayat internet dan just copy and paste. Ini memang satu fenomena yang sangat biasa, satu fenomena yang sering berlaku di mana-mana IPT di seluruh negara. Saya tidak pasti sama ada di IPT anda diwajibkan dahulu menghantar anda punya tugasan ke software ini, sebab tidak semua universiti dapat subscribe to software ni. Jadi ini adalah satu isu yang harus diambil perhatian oleh mahasiswa-mahasiswi. Anda perlulah menghasilkan kerja anda yang original, yang asli. Anda perlu hormat kepada ilmu yang telah dihasilkan oleh orang lain, dan anda perlu menggunakan anda punya kapasiti sendiri, usaha sendiri untuk akhirnya menghasilkan anda punya tugasan sendiri. Okey? Itulah antara cabarannya. Dan nak cepat dan mudah ni juga saya dapati ada sebilangan pelajar ni kalau dia email lecturer tu, dia akan minta kita untuk balas dengan segera. Doktor tolong balas cepat mungkin. Walhal kadang-kadang masa itu tak bersesuaian. Contohnya masa dah selepas office hour
ataupun kita faham ya setengah pensyarah ni, macam saya contohnya, saya mengelola pelajar dalam 2,000 orang untuk satu subjek. Jadi mungkin kita tidak faham ada faktor-faktor yang lain yang mengekang pensyarah tersebut untuk membalas email dengan segera. Jadi saya rasa memadailah kalau anda nak email pensyarah selepas ni ya. Anda tak perlulah letakkan ayat sila doktor balas, sila madam tolong balas dengan cepat, dengan segera. Sebab saya yakin ya semua pensyarah tu sebenarnya memang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjawab persoalan anda melalui email ataupun teks, WhatsApp Messenger dan sebagainya. Cuma gunakan perkataan yang saya kata dah, komunikasi yang beradab dengan pensyarah anda. Okey, saya ingin kongsikan satu kata-kata Imam Syafi'i. Sesiapa yang tidak pernah mengecapi pahit getir menuntut ilmu walaupun seketika, maka ia akan terjerumus ke dalam kehinaan, kejahilan seumur hidupnya. Maksudnya di sini, kalau kita tak belajar susah payah, kita tak akan dapatlah ilmu tu, hikmah tu. Sebab tu, kita kena didik diri kita supaya bersabar. Bersabar dan berusaha bersungguh-sungguh. Dan jangan macam nak senang je, nak cepat je. Ilmu tak akan dapat dengan cara yang mudah. Okay, saya sajalah kongsikan gambar masa saya belajar PhD dulu. Saya pegang kata-kata Imam Syafi'i ini, dan awal saya memang waktu tu susah kan. Saya ketika saya belajar tu saya mendapat rezeki anak saya yang keempat tak silap yang ni. Tapi saya kuatkan semangat saya untuk pergi juga ke fakulti yang ni, bawa anak dalam stroller. Saya bawa anak saya pergi conference dan dipegang oleh kedua-dua pelajar daripada University of Leeds. Mereka macam seronok kan nak pegang anak kita. Jadi saya nak cakap kat sini, kalau kita dah memilih untuk belajar, kita perlu memberikan komitmen sepenuh hati kita. Dan kita jangan rasa nak senang dan nak mudah saja, sebab ilmu tu memang secara tabiinya atau secara lumrahnya kita akan dapat dengan usaha dan bersungguh-sungguh. So ingat, jangan copy and paste tugasan anda, okey? Seterusnya cabaran yang lain adalah berlengah. Yang ni adalah disebabkan oleh digital distraction ataupun saya rasa pengaruh media sosial lah kan yang banyak. Saya dapati ya, ada di kalangan pelajar saya yang mereka ni tak dapat menghantar tugasan pada masanya, dan yang sedihnya mereka tak pula inform saya awal. Bila dah akhir semester barulah mereka bagi tahu tak dapat sebab apa, frontliners, sebab macam-macam sebab lah, sebab mereka ni working adults kan. Saya faham dan saya rasa lecturer semua faham. Tetapi saya nak tunjukkan kat sini ya, kadang-kadang kita kena tanya diri kita dan berlaku jujur, adakah memang kita tidak sempat, ialah sama ada sempat menghantar pada masanya ataupun menghantar sesuatu yang berkualiti kerana kita tidak sempat, atau sebenarnya kita berlengah disebabkan oleh kita terleka dengan ialah teknologi, media sosial dan lain-lain lagi, perkara-perkara kita tengok movie dan sebagainya lah. Benda-benda yang sepatutnya kita letakkan sebagai perkara yang di bawah, bukan perkara yang primary. Jadi oleh sebab itu kita kena didik diri kita untuk meletakkan prioriti terhadap setiap perkara yang kita buat di dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajar, maka letakkanlah prioriti pelajar itu. Okey, sebab saya rasa kalau para pelajar ni ada kesempatan untuk update dia punya social media, okey, Facebook dia, tetapi kenapa dia tidak menggunakan masa itu yang sepatutnya ya untuk cek dia punya tugasan, apa tugasan lepas ni, apa lagi, bila masa deadline, bila deadline kan, bila kena hantar, apa yang perlu dibuat. Jadi kena cuba untuk atasi sikap berlengah dan cuba elakkan daripada dipengaruhi
dengan teknologi dan social media dan sebagainya lah yang seumpamanya. Okey, seterusnya semasa PKP ni mungkin akan ada isu sedikitlah daripada kesihatan minda. Okay, yang ni ada berita daripada IPT yang lain ya, bukan IPT tempat saya mengajar lah. Adalah berlaku pelajar-pelajar ni yang depresi dan sebagainya. Jadi mahasiswa-mahasiswi perlu menjaga kesihatan minda sebab kesihatan minda ni satu perkara yang sangat penting. Kalau kita tak sihat, minda kita tak boleh buat apa pun. Kan? Jadi perlu peruntukan masa untuk bersenam, okey, kemudian untuk berkongsi masalah dan limitkan masa dengan media sosial dan gadget dan banyak berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT dan hadiri majlis agama. Ini saya rasa mungkin itu saja ya moderator berkenaan dengan perkongsian cabaran dan isu mahasiswa-mahasiswi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Okay, so di sini untuk yang student baru kena ni lah, take note yang mana lecturer akan semak korang punya hasil kerja tu. So dari situ dapat tahulah sama ada copy paste ataupun idea sendiri. So kita ke slot yang seterusnya iaitu sesi soal jawab. So kepada siapa yang ingin bertanyakan soalan sama ada kepada Haji Zafri ataupun Dr. Siti Soraya, boleh buka mic ataupun type soalan dekat ruangan chat yang disediakan. Ada soalan? Ini peluang ni untuk buat pertanyaan. Nak tanya Haji Zafri berapa gaji untuk intern? Nak tanya dengan pensyarah soalan-soalan bocor ke? Macam mana cara semak kertas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya ajukan soalan kepada ahli panel? Boleh. Saya sebagai pelajar merasakan pandemik yang menyerang negara sedikit sebanyaklah memberi cabaran kepada kami sebagai pelajar yang terpaksa belajar melalui alam maya. Tambahan lagi, kos kami macam engineering yang lebih more kepada hands on, seperti kos saya yang kejuruteraan pertanian yang lebih kepada kena pergi ke ladang, pergi ke lab, pergi ke bengkel. Jadi kami perlu menimba pengalaman tu untuk kami lebih memahami pelajaran tu. Jadi persoalan saya kat sini, apa tips yang boleh kami lakukan untuk menggantikan pembelajaran secara amali tu kepada pembelajaran di alam maya ni. Ia macam menyukarkan kami yang perlu kami menimba pengalaman daripada bengkel, ladang ataupun makmal kepada alam maya. Jadi boleh ahli panel menjawab soalan saya. Soalan ni ditujukan kepada ahli panel yang mana? Padi, saya boleh jawab sekali. Kalau ada doktor nak tambah ni, doktor tambah tu. Sebab saya rasa relate banyak lah. Saya tengok pengalaman intern dalam keadaan pandemik ni. Yang pertamanya, saya rasa macam pelik sikit pertamanya. Sebab sekarang ni walaupun MCO pun semua ni, at least untuk kilang saya, kita ambil internship. Daripada tahun lepas lagi memang kita ambil. Dan of course dengan SOP yang tertentu lah. Dari sudut kemasukan dia apa semua, vaksin apa semua. Jadi still ada. Jadi internship kita tak pernah stop ambil internship walaupun dalam keadaan pandemik. Even dalam keadaan terpaksa work from home pun, internship tu, student intern tu pun still work from home juga. Jadi kita bagi dia assignment dan seumpamanya lah. Tapi okey lah, tak mungkin industri berbeza-beza, ada instalasi yang stop dan sebagainya. Cuma pada pandangan saya, sekarang ni teknologi zaman teknologi ni sebenarnya dia dah bridge ataupun dia membantu
membantu kita untuk bridge the gap, istilahnya saya nak kata macam mana ni, macam kekurangan yang kita ada pada tak dapat pergi ke site tu, sebenarnya boleh ditampung dengan banyak cara. Maksud saya itu maksudnya teknologi. Contohnya macam contohnya macam YouTube YouTube ni even for engineering is a very useful tool dalam engineering ni. Even untuk student intern yang datang ke kilang saya pun, bila saya nak cerita kat dia, contohnya macam mana refinery ni berfungsi, macam mana minyak tu flow apa semua, saya selalu kat dia macam mana welding misalnya. Kalau ada bidang welding kan, macam mana rupa welding ni. Saya nak tunjuk dia dekat site pun susah juga sebab bukan setiap hari ada welding. Bila saya nak bawa tu kadang ada waktu-waktu tu yang yalah pandemik kan, pun ada terjejas juga. Bukan setiap hari ada yang off, kejap on. Lepas tu macam-macam isu keselamatan. Saya kata, you pergi YouTube, you buka YouTube tu, you search welding, you tengok. Okay, dan saya guide kat dia. Okay, guna YouTube video tu dan detail-detail tu saya ajar dia berdasarkan apa yang kita tengok dalam YouTube. Jadi gunakan teknologi yang ada ni dengan bermanfaat macam sudut tu. Bukan sekadar YouTube nak jadi YouTuber je, nak dapat silver button je, tapi guna YouTube tu untuk dapatkan ilmu yang berkaitan dengan bidang anda. Dan saya yakin banyak video-video YouTube sekarang ni very detail in terms of dia punya perkongsian tu. Dan bolehlah, insyaAllah bolehlah menampung sedikit kekurangan pergi site pegang betul-betul lembu tu ke, atau pergi site pegang betul-betul rumput tu. Mungkin of course itu is the better touch lah, tapi at least bila tengok YouTube ni you boleh dapat understanding macam mana rupa dia benda yang kita patut tengok dekat dalam site tu. Wallahualam. Satu tips lah. Okay, terima kasih kepada Haji Nur Zafri. Okay, Dr. Siti Soraya ada nak tambah? Kalau tak ada, kita ke soalan. Saya tak ada apa nak tambah. Okay. Terima kasih. Okay, so daripada jawapan tadi, kalau nak praktikal kena search YouTube lah. Okay, so biasanya kita akan visual sikit. Okay, so kepada soalan seterusnya daripada Hud Akil. Salam, bagaimana kredit hour yang besar drag keseluruhan result? Ni mungkin Dr. Suraya boleh jawab kot. InsyaAllah. Hud ya? Hud Akil. Hud Akil dah mula pengajian ke? Okey, mungkin Hud Akil boleh tanya dengan lebih terperinci dengan pensyarah di tempat pengajian nanti. Cuma sefaham saya lah ya, di universiti ni dia ada pelajaran yang ada 2, 3 dan 4 credit hours. Okey, jadi kalau kita dapat point markah yang rendah untuk mata pelajaran ataupun subjek yang credit hour dia besar, ya 4 contohnya, dia akan tarik pointer kita turun. Okey. Jadi kalau kita kita ambil subjek yang 2 kredit dan kita dapat markah yang bagus pun, dia akan naikkan juga pointer kita, tapi tak ada efek sangatlah. Okey. Jadi itulah bila besar kredit tu, dia akan pemberat dia besar. So kalau kita tak dapat skor kat situ, dia akan tariklah kita punya pointer jadi rendah. Dia ada cara pengiraan dia. Tapi nanti boleh ni lah, kalau saudara Hud Akil nak tahu lebih lanjut, boleh tanya saya lepas ni, ataupun nanti bila dah masuk ke institut pengajian tinggi boleh tanya kepada pensyarah. Okey, harap membantu. Okey, kita ke soalan yang kedua. Bagaimana nak tak mudah terpengaruh perkara tak baik apabila masuk universiti? Lebih-lebih lagi bila jauh dari keluarga. Mana-mana ahli panel boleh jawab. Terima kasih. Daripada Ainul. Baik, saya jawab sikit dulu. Yang pertamanya adalah tadi masuk universiti ni mesti ada matlamat jelas dulu. Apa yang kita nak daripada pembelajaran di universiti ni. Yang keduanya, kawan yang baik.
kawan yang baik ni memang kritikal ataupun penting untuk kita elak diri kita daripada terpengaruh dengan macam-macam isu lah. Jadi tapi kawan yang baik ni macam mana kita nak kenal dia, kita kena cari kawan yang sama matlamat tadi. Jadi kalau kita tahu clear betul-betul kita masuk universiti ni memang betul-betul nak cemerlang dan nak ada seorang yang ada ciri-ciri tadi, ada orang yang patriotik, yang ada sifat ihsan, yang buat kerja elok-elok, tak meniru semua, maka kita cari kawan yang macam itulah. Cari kawan yang macam tu. Jadi insyaAllah kawan kita, itu poin saya yang ke-6 tu, kerjasama tu. Bila ada kawan yang baik, kawan yang bekerjasama dengan kita dan ada matlamat yang sama, maka kawan itulah yang akan bantu kita dan mengelakkan diri kita daripada terpengaruh dengan benda-benda tak elok. Wallahualam. Okey, ada nak tambah? Okey, kita ke soalan seterusnya daripada Syuha. Nak tambah sikit kan, Doktor? Okay, saya tambah sikit je. Okey. Satu lagi perlu ada sifat apa tu? Ataupun kita bersifat tegas. Maksudnya kita ada pendirian lah. Okey, pendirian, dan bila kita ada pendirian tu, kalau orang nak pengaruh pun kita tak mudah lah nak ke arah itu. Sebab kita ada pendirian dan pendirian kita tu ada dia punya sumber yang ataupun rujukan yang kuat. Saya ingat lagi, saya pernah dengar satu kuliah ni kan. Kuliah ni pesan, ustazah ni pesan, kalau contoh kan kita nak kuat dalam buat sesuatu tu, nak kekal berterusan, contohnya katalah kita nak jadi orang yang suka bersedekah, memberi, membantu kawan dan sebagainya, kita cuba contohnya cari ataupun tengok ayat Quran atau hadis yang berkaitan dan kita pegang dengan ayat tu. So bila kita nak bertindak tu, kita tahu yang okey, aku buat ni sebab ada asas yang kuat. Sebab memang disuruh dalam agama contohnya. Jadi macam itulah, kita perlu ada bersifat tegas dan kalau boleh kita berprinsip tu ada dia punya sandaran lah supaya kita terus kuat lah. Okay, Wallahualam. Okey, terima kasih. Saya pun nak bagi inilah kepada Ainul. Mungkin Ainul boleh inilah join dengan pembina Bintulu untuk ini lagi lah membizikan diri dengan program-program yang baik. So ia dapat mengelakkan kita daripada inilah terpengaruh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, seterusnya kita ke soalan yang seterusnya. Salam daripada Syuhada Namirah. Salam, apakah qualification yang ditetapkan sesebuah company dalam mengambil calon internship? Okey, dia berbeza-beza ikut company 3.0. Mesti minimum lah. So itu qualification. Kemudian ada interview. Biasanya saya akan interview dulu intern tu. Biasanya apa yang kita tengok pada internship untuk interview ni, satunya ialah dia punya attitude. Tadi tu semua dah memang 3.0 ke atas kan. Maknanya kalau dia 3.0 ke bawah, memang bawah 3.0 memang kita tak dapat. Dia takkan di shortlist langsung. Tapi bila dah 3.0 ke atas tu, bila kita interview, first kali saya akan tengok attitude dulu. Saya mungkin banyak soalan bocor lah contoh kan, tapi mungkin dia berbeza ikut company lah. At least company saya biasa saya akan buat interview ni pagi. Kalau ikut waktu Semenanjung ni pukul 8 atau 8 suku. Sebab saya nak tengok dia boleh datang tak sesi interview tu seawal tu. Itu attitude. Jadi kalau dia tak boleh datang ataupun tak boleh bersedia untuk datang interview pukul 8 pagi tu dah tolak point sikit lah. Kan? Maknanya dari sudut attitude ada isu sikit. Baik, kalau kita betul-betul nak satu kerja tu, mana kita akan bersedia seawal 7 pagi, 6 pagi pun. Sepatutnya macam itulah. Kemudian seterusnya macam saya katakan tadi, saya suka orang yang well prepared. Maknanya dalam keadaan bila kita tanya dia, apa yang you nak daripada internship ni? Okey, dia bersedia. Saya nak belajar ni, saya nak belajar ni, saya nak belajar ni. Itu menunjukkan bahawa dia datang kepada internship tu dalam keadaan dia nak masuk internship tu. Sebab saya pernah tengok juga student-student intern ni yang bila dia nak apply tu, dia sekadar nak memastikan bahawa dia lulus je. Dia nak dapat intern ni sebab apa? Sebab wajib. Jadi mesti dapat intern tu. Kalau tak ada intern, maka dia fail. Kalau macam ni saya tak ambil lah. At least secara jujur
You punya lah untuk kami saya. Sebab kita nak dia datang, dia belajar sesuatu dan dia bawa balik sesuatu kepada universiti dia dah ada value. Kalau sekadar datang nak lulus ya, memang saya rasa cari company lain lah. Itu at least untuk ciri-ciri yang saya tetapkan lah. Saya rasa itu je kot. Selebihnya tu saya tak detailkan sangat macam dari sudut akademik tu. Asal dia lepas 3.0 kira okey dah. Dan kalau dia tak terror pun ataupun dia tak score 4.4 flat pun, pada saya itu bukan masalah. Sebab insyaAllah dia datang, kita boleh ajar ataupun dia boleh belajar dekat masa waktu intern itu. Tapi kalau yang awal-awal tadi tu, dari sudut attitude ataupun sikap dan juga kesungguhan tu tak ada, saya rasa benda lain akan sukar untuk dia capai. Wallahualam. Okey, ada tambahan lagi? Tak ada. Okey, kita ke soalan seterusnya daripada Irfan Ishraf kah? Okey, salam. Macam mana mahu mempengaruhi kawan untuk sekali menjadi proaktif dalam kelas online supaya kelas tidak menjadi bosan? Okey. Saya ke yang perlu jawab ni, saudara moderator? Siapa-siapalah yang Okey, saya jawab sikit lah ya. okey boleh. Mempengaruhi kawan supaya sama-sama proaktif di dalam kelas online ya, soalan dia. Betul. Okey, sebenarnya memang dalam fasa pandemik ni memang mencabarlah kan bila kita kena belajar menggunakan media maya. Jadi kadang-kala bukan pelajar atau rakan kita tu tak nak bersifat proaktif. Mungkin dia ada kekangan tertentu yang kita pun tak tahu apa. Jadi sebelum kita nak ajak dia untuk bersifat proaktif, pertama kita kena tahulah dulu kan apa sebenarnya dia punya isu. Kenapa dia tidak bersifat proaktif? Adakah semasa kelas fizikal yang in person punya kelas dia juga bersifat tidak proaktif? Jika ya, mungkin itu sebenarnya adalah sifat dia sendiri. Okey, mungkin dia sebenarnya memang introvert, suka mendengar, memang tak suka sangat bagi respon. Kita kena fahamlah dia punya personality tu. Berbanding kita ni yang mungkin yang bertanya tu mungkin lebih bersifat extrovert, suka berkongsi, bercakap, okey? Tu maksudnya ada personality yang berbeza. Tapi jika memang dia tadi saya cakap tadilah kita kena faham apa kekangan dia. Kalau kita rajin kita bolehlah, kita rapat dengan dia, kita bolehlah tanya dia kan. Kalau sebelum ni dia aktif, kenapa tiba-tiba masa online tak aktif kan? Mungkin dia ada sebab tertentu dan kita boleh nyatakan hasrat kita. Okay, apa kata kita sama-sama meriahkan kelas. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, mungkin saudaranya tadi Irfan nama? Irfan. Okay, mungkin boleh minta pensyarah ataupun guru yang mengajar tu membantulah kot. Membantu supaya kelas tu lebih bersifat interaktif. Mungkin boleh cadangkan apa kelainan yang boleh dibuat supaya ramai lagi pelajar boleh memberikan respon dan interaksi. Mungkin ada cadangan yang Irfan rasakan sesuai boleh diberikan kepada pensyarah tersebut. Okay, mungkin penglibatan, katalah Irfan boleh cakap, okay, saya dapati kelas ni tak terlalu aktif, boleh tak doktor ataupun puan tolong macam buat sesuatu supaya kelas ni lebih interaktif, lively. Contohnya mewajibkan pelajar tertentu bercakap setiap hari ataupun menggunakan kaedah chat, okay, ataupun quiz dan sebagainya lah supaya penglibatan itu lebih menyeluruh. Itulah kot yang boleh saya bagi cadangan. Kalau ada penambahan daripada Tuan Haji Zafri.
tambah sikit kot sebab suasana saya lecture dulu pun dah tak ada berbeza dengan apa kadang apa webinar online kan, yang mana kita present industry paper secara online pun semua. Biasanya untuk benda yang lebih menarik ni biasa orang guna tools lah, buat quiz ke kan, buat Kahoot ke, dan ada reward in the end lah, small reward. Daripada perspektif student, kita patutnya berpakat lah, pakat sama kawan-kawan ni. Kalau kita boleh bersedia sebelum tu, sebelum lecture, biasanya kita dah tahu dah apa benda lecture nak ada. Kalau kita boleh pakat dengan student, sama-sama kawan-kawan kita, apa benda kita nak tanya dalam kelas tu. Dia online ni pada saya lah, dia akan jadi menarik bila banyak interaction. Itu je, sama juga macam kelas secara fizikal pun, bila orang banyak tanya dia jadi meriah lah. Jadi kalau kita datang dalam online kelas tu dengan kadang kita dah tahu apa nak tanya, dan suasana tu akan jadi lebih meriah lah. Itu at least for that lah. Jadi again, come prepared lah. Datang pada mana-mana lecture online ke tu, come prepared dan pakat dengan kakak, okay, apa benda kita nak tanya pada sesi kali ni, dan cuba post the question online. Jadi mungkin benda tu akan jadi trigger orang lain untuk terus bertanya jugalah. Wallahualam. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Dia ada 3 soalan last lah. 4. Okey, dari Hud Akil, bagaimana stabilize student life dengan business dan jadi multitask juga? Sikit saya start dulu lah. Zaman saya student tu pun memang biasa je orang buat bisnes sambil belajar ni. Baik kami di luar negara lagilah aktif buat jual-jual makanan lah semua dekat uni. Tapi kita tahu priority lah. Always kena prioritize. Study comes first, assignment comes first. Jangan ponteng kelas, assignment kena siap. Jangan duk sibuk bisnes lebih daripada mengatasi kewajipan kita sebagai seorang student lah. Itu benda pertama kena ingat lah. Lagi-lagi di Malaysia saya tengok lagi macam-macam. Dari sudut bisnes lagi meriah. Wallahualam lah, banyaklah yang saya dengar. Daripada jual makanannya, daripada pelaburannya, takafulnya, macam-macam jenis bisnes yang ada. Tapi saya rasa prinsip dia tetap sama. Prinsip dia ialah yang mana satu datang dahulu. Kalau kira indikator dia ialah seandainya kita punya meeting bisnes ni ataupun kita punya dropship ni menyebabkan kita terlepas kelas, terlupa buat assignment ataupun terlalu penat sampai kita tak boleh nak study, tertidur semua dan start result kita affected, pada saya itu tak betul lah. Itu tak betul. Wallahualam. Okay, kita singkatkan. Okay. Tak apa. Okay, teruskan doktor. Tambah sikit kan. Sebab student saya, dia orang ni ramai yang working adults. Jadi memang saya nampak lah mereka ni berkorban banyaklah berkorban. Contohnya ada student yang dia memang kerja polis. Lepas tu dia menjual ikan pula untuk menambah dia punya pendapatan. Tapi dia cuba juga untuk menghantar tugasan dia pada masa yang ditetapkan. Jadi masa dia hantar kepada saya rakaman dia punya speaking test saya. Dia berlatar belakangkan tempat dia menjual ikan tu. Jadi saya pun trying to be accommodative. Saya terima je, tapi saya nampak kat situ kesungguhan dan dia berkorban lah untuk memastikan dia punya dia tidak mengabaikan prioriti dia sebagai pelajar. Saja, Allah Alam. Okay, soalan seterusnya daripada Amar. Salam Haji Nozafri. Macam mana nak cari maklumat sambil belajar? Sebab saya dah masuk uni. Benda tu berterusan. Tidak ada istilah terlewat lah. Kita better late than never. Jadi boleh lagi kita ambil macam kita take a step back atau kita pause sebentar. Dengan keadaan untuk kita tengok kembali dan apa sebenarnya yang kita nak daripada pelajaran ni. Maknanya bila kita dengan keadaan sekarang ni lah, kita check balik kita ni dah
dah faham belum apa yang kita akan dapat daripada lepas beberapa tahun kos ni, bidang ni bidang apa, apa subjek apa yang utama kan, okay, dekat mana yang kita nak fokus, kita boleh start balik lah. Dan saya tekankan sekali lagi, cari kawan, cari kawan yang baik yang boleh bantu kita untuk set matlamat ni. Kalau tak boleh kawan tak ada semua jenis malas belaka, cari lecturer. Cari lecturer yang baik. Tapi saya yakin abang-abang dalam pembina ni, Adi ni, kalau apa-apa cari Adi lah. InsyaAllah Adi pun boleh tolong untuk setkan matlamat yang baik ni. Dan semua berpengalaman lah dalam apa menguruskan kehidupan sebagai seorang pelajar ni. Allahuakbar. Maaf. Mute. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Bagaimana cara membagikan masa untuk menyiapkan assignment dan membuat revision? Bilakah waktu yang terbaik untuk siapkan tugas revision? Kadang-kadang rasa macam terlalu banyak benda nak buat. Saya tak tahu nak mula dari mana. Saya jawab ya, secara ringkasnya. Sebenarnya mula-mula sekali kena bertenang, yang tu penting. Bertenang, lepas tu cuba senaraikan apa yang perlu dibuat tu. Tugasan apa, lepas tu revision subjek apa. Okay, lepas tu buat jadual. Okay. Dan letakkan deadline untuk setiap perkara. Sebenarnya bila kita tulis, ya kena tulislah, jangan letak di minda saja, tulis. Bila kita tulis, insya-Allah kita akan nampak apa perancangan tu dengan lebih baik lagi. Sebenarnya kalau kita tulis tu kita boleh letakkan kan masa, apa tarikh untuk siapkan, macam mana cara nak siapkan. So dengan perancangan rasanya insya-Allah boleh tempuh. Dan itulah macam saya kata, bertenang dan tempuh satu-satu, tempuh perlahan-lahan, insya-Allah lah boleh. Memang biasalah kan keserabutan semasa belajar. Tapi saya yakin ramai yang telah melalui dengan berjaya. Dan adik Nurul Atikah yang bertanya pun mampu untuk melaksanakan. Kalau ada penambahan ya. Okey, terima kasih. Okey, soalan last. Assalamualaikum. Sebagai pelajar yang bakal melalui internship, ada tak tips yang panel boleh share apabila company yang dimohon berbeza dengan kos yang diambil? Saya rasa benda tu biasa berlaku. Biasa berlaku. Contohnya macam saya department inspection ni, sesi quality kan. Kebanyakan orang dalam saya punya department ni orang mechanical. Tetapi ada je student yang background chemical engineering yang datang untuk apply. Memang pada saya ada slightly off sikit daripada bidang yang ada dalam department kami ni. Tapi saya still accept. Provided yang macam saya katakan tadi, biar apa sahaja subjek dia ambil pun, CGPA dia memang 3, itu minimum company saya, itu policy company pun, saya tak boleh buat apa. Tapi asal dia ada result tu bagus, pada saya itu indication yang bagus yang dia study elok. Okay, at least first. Kemudian yang tadi saya tekankan tadi ialah attitude, sikap tadi dengan kesungguhan. Dan kalau dia tak reti, kita belajar, kita ajar dia insya-Allah. Kalau kata intern dia 3 bulan, okay, kita cari apa yang dia boleh belajar dalam 3 bulan. Kalau 8 bulan dan kita cari apa yang dia boleh belajar dalam 8 bulan, tak kisah. Tapi sebenarnya dia mesti bermula dengan sikap dan kesungguhan tu. Jadi orang yang masuk chemical engineering pun, kita boleh masuk dan kita boleh train dia dan kita bagi dia bahan-bahan untuk dia study, self study, dan apa yang dia ada dekat dalam kilang apa semua ni. Benda-benda mechanical macam calculation pressure, temperature punya profile, benda-benda yang di luar daripada bidang chemical ni pun dia orang boleh pick up. Dan benda tu dah saya dah nampak sini dengan dengan pengalaman saya lah, sebab saya rasa itu memang subjek yang dia tak ambil langsung kan masa belajar chemical. Jadi mungkin last dia belajar pasal benda tu mungkin masa dia belajar SPM tu kot, fizik kan, bahagian-bahagian fizik. Tapi still benda tu boleh recall, dan dengan guidance yang ada pada engineer-engineer yang ada dekat dalam pejabat tu, dia boleh dapat ilmu tu. So poin saya ialah jangan risau sangat pasal kos yang berbeza tu, tetapi tunjukkan kesungguhan.
Jadi bila anda masuk ke dalam interview tu, ada apply dan anda boleh cerita kepada supervisor tu yang saya tahu dah company ni buat apa, dan saya nak belajar tentang apa dalam company ni pada department encik sekian kan, department puas sekian. Saya tahu department ni buat apa dan saya nak belajar tentang benda ni. Jadi walaupun degree saya lain, tapi saya boleh, insya-Allah saya akan cuba belajar. Jadi kesungguhan tu sebenarnya akan memudahkan orang untuk ambil kita. Itu je sebenarnya. Allah Alam. Okey, terima kasih kepada Haji Nur Zafri. Okey, ada tambahan lagi? Okey, so kalau tak ada, okey, untuk soalan, sesi soal jawab setakat itu saja. So kalau ada apa-apa soalan lagi selepas ni, para peserta boleh ajukan soalan tu dalam grup WhatsApp yang kita dah beri, yang korang dah masuk. Okey. So, terima kasih kepada ahli panel. Inilah yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan. Terpulanglah kepada anda sama ada untuk mengutip dan menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertaburan dan hilang dalam lipatan minda anda. So, nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama dalam forum yang hebat pada malam ini. Saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada dua orang ahli panel yang telah merungkai dan mengupas secara lebih jelas peranan kita sebagai mahasiswa. Semoga dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Sebelum mengundur diri, saya ingin memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan forum ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas kesilapan saya dan segala kebaikan itu adalah dari Allah. So, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.